Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman media yang sudi melapangkan masa pada hari ini walaupun hanya hari cuti Timur, tapi dapat luangkan masa bersama pada pagi ini. Seperti yang telah nyatakan oleh kedua-dua sahabat saya tadi, Pemuda Amanah komited untuk bersama menjayakan satu himpunan yang akan diadakan pada 22 Januari di Sogo, dan himpunan ini khusus dalam isu seperti yang kita tahu semua berkenaan dengan isu Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia yang mengakui sendiri yang dia mempunyai saham nilai jutaan ringgit dan katanya lah digunakan oleh adik dia. Kepentingan himpunan ini kepada orang muda, kerana SPRM ini, Suruhanjaya Rasuah ini adalah tugas dia ialah untuk membasmi rasuah, melawan rasuah ataupun melawan penyalahgunaan kuasa. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini bukan satu fitnah, tetapi ini diakui sendiri oleh Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, yang mengakui bahawa dia mempunyai saham jutaan ringgit. Jadi memang keluarga Malaysia sekarang jadi keluarga 69, ya, tunggang terbalik dah. Dan kita dah tahu dah kalau UMNO Barisan Nasional ini memang terkenal dengan masalah pengurusan dana awam ini. Sebelum ini kita dikejutkan ketika sebelum P14 dengan 1MDB berbilion ringgit, dan hari ini memanglah kalau ikutkan tidak pelik dengan perangai UMNO Barisan Nasional ni. Tetapi kita sebagai orang muda, kita sayang pada negara kita. Apa nak jadi pada negara kita kalau orang nombor satu SPRM sendiri pun tidak boleh mengikut segala peraturan yang ada dalam negara kita, dalam undang-undang negara kita. Macam mana kes-kes yang lain. Dan akhirnya besok negara kita akan dipandang serong. Dan hari ini pun, kalau kita tengok daripada ulasan-ulasan luar negara, Presiden Jokowi sebagai contoh, saya lihat satu klip video dia seolah-olah memperlekehkan negara kita Malaysia. Sebab apa? Kerana kita melalui kerajaan, satu, dia tidak punya keabsahan, tidak ada mandat rakyat. Yang keduanya, pemimpin-pemimpin kita terpalit dengan isu-isu melibatkan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Justru Pemuda Amanah Nasional juga mewakili semua pemuda amanah satu Malaysia ini, kami komited untuk bersama menjayakan satu himpunan ini khusus tentang isu Tan Sri Azam Baki ini. Dan kita minta supaya Tan Sri Azam Baki sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, agar meletakkan jawatan sekurang-kurangnya mengambil cuti supaya siasatan dapat dilakukan dengan baik. Jangan bergayut di pintu istana lagi. Istana tidak terlibat dalam isu-isu begini. Dan masa yang sama, kami Pemuda Amanah memohon ke bawah duli tuanku. Kami pun dah menghantar memorandum ke bawah duli tuanku. Lebih kurang 2 minggu lepas kita hantar. Kita mohon supaya ke bawah duli tuanku berilah sepatah dua komen, respon tentang isu ini. Kerana kami orang muda sangat gusar dengan apa yang berlaku kepada negara kita pada hari ini, terutama dalam isu KPSPRM. Bagi saya mewakili mobilisasi Pemuda Amanah Nasional, insya-Allah kita gerakkan pemuda di seluruh Malaysia untuk turun pada 22 hari bulan Januari ini. Kami anggarkan daripada amanah saja lebih kurang 1,000 orang pemuda, insya-Allah. Walaupun semalam kita menghantar memorandum di pejabat JPM, kehadiran lebih kurang 70-80 orang kerana hari kerja. Tapi hari ini kita merayakan demonstrasi ini seolah macam satu perayaan lah, ya, perayaan demokrasi. Dan kami menganggarkan daripada Pemuda Amanah sendiri, satu Malaysia, kita akan mobiliskan lebih kurang 1,000 orang untuk turun ke perhimpunan pada 22 hari bulan ini. Berkenaan dengan SOP, kita mewajibkan pada semua peserta, khususnya kepada pemuda amanah dan juga peserta-peserta demonstrasi, untuk menjaga SOP, terutama memakai face mask, menjaga penjarakan sosial. Dan saya berkeyakinan seperti mana yang dimaklumkan oleh Saudara Fadil Umar tadi, kita telah menyediakan sebilangan peguam-peguam muda. Saya difahamkan 20 orang telah pun menghantar nama kepada Saudara Fadil Umar. Dan kita pastikan peguam-peguam kita akan sentiasa mengawal dan memerhatikan jika berlaku apa-apa tindakan-tindakan yang negatif, kita minta tidak berlakulah. Dan kita minta kerjasama yang baik dari pihak Polis Raja Malaysia, kerana ini dah dijamin di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Dan kita mohon supaya perhimpunan ini dapat berjalan dengan lancar, khusus untuk negara kita Malaysia. Ini bukan sebab soal kepartian, ini bukan soal individu.
tapi ini adalah soal negara kita, Malaysia, yang kita sayangi, dan kami orang muda adalah yang akan mewarisi negara ini, dan kami tidak mahu mewarisi negara yang rosak, kami tidak mahu mewarisi negara yang bobrok, kami tidak mahu mewarisi negara yang penuh dengan rasuah, kerana pada zaman kami nanti insya-Allah kami mahu Malaysia ini lebih maju daripada apa yang ada pada sekarang. Sebab itu saya mohon kepada semua yang ada yang menonton dan baca news ini, orang muda turun beramai-ramai, jangan risau, kerana ini adalah hak kita, dijamin di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kita turun beramai-ramai menunjukkan bahawa kita tidak selesa dan tidak bersetuju dengan apa yang berlaku kepada negara kita pada hari ini, khususnya tentang isu yang berlaku kepada Ketua Persujaya SPRM Malaysia. Dan juga pada mana-mana pihak lah yang nak buat baju t-shirt ke, ataupun nak buat flyers ke, nak buat apa ke tentang promosi tentang program ini, kalau didapati dia ambil tindakan dan sebagainya seperti mana yang berlaku pada Adam Adli, dipanggil untuk soal siasat, kami pemuda amanah, iaitu daripada Peguam Muda Amanah, bersedia untuk memberi khidmat secara percuma kepada mereka-mereka yang diambil tindakan yang saya rasa hanya sebagai satu pengambil kenyataan sajalah, tidak lebih daripada itu. Dan saya mengharapkan kerjasama yang baik daripada Polis Gajah Malaysia agar perhimpunan yang dijamin di bawah Perlembagaan Malaysia ini, Perlembagaan Persekutuan ini, dapat berjalan dengan baik. Dan kita tidak mahu berlaku apa-apa insiden ganas, insiden provokasi yang buruk dan sebagainya. Ini adalah perhimpunan aman. Saya tegaskan sekali, ini adalah perhimpunan aman, menyuarakan suara rakyat, suara orang muda tentang isu, khususnya isu Ketua Persujaya SPRM yang mengaku sendiri yang dia mempunyai saham bernilai jutaan ringgit. Dan juga bersama dengan kita insya-Allah pada bulan ini adalah semua pemuda sayap Parti Pakatan Harapan dan juga sayap parti daripada pihak parti-parti Blok Pembangkang. Ya, saya difahamkan di Pejuang Penegada Muda, Warisan, APKO dan di mana? PSM sendiri pun, Parti Sosialis Malaysia pun akan bersama, dan ini adalah satu gerakan yang anak muda yang agak besar juga. Dan ayuh turun pada semua anak-anak muda, kita sayangkan negara kita, kita tidak mahu isu-isu begini terus berlarutan, dan pastinya kita mohon agar ada satu tindakan yang dibuat dari peringkat Perdana Menteri berkaitan dengan isu ini, kerana kita tidak mahulah isu ini dipanjangkan lagi, dan cukuplah untuk rehatkan Azam Baki, sekurang-kurang dicutikan dia daripada berkhidmat sebagai KP SPRM. Itu sedikitlah. Dan masa yang sama kita mohon jugalah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri agar melihat isu ini secara neutral. Macam yang lepas lah wartawan tanya kepada dia kenaan dengan isu ni, dia kata dia divert pula pada Lin Waing. Itu tak ada kena-mengena sebenarnya, ya. Yang kita fokuskan tentang isu hari ini tentang KP SPRM, tak perlu divert kepada orang lain. Sepatutnya sebagai Perdana Menteri yang katanya meraihkan keluarga Malaysia, dia perlu meraihkan pandangan dan juga perlu mengambil tindakan, kerana ini bukan fitnah, ini bukan ketuduhan daripada kita, ini pengakuan sendiri daripada Tan Sri Azam Baki. Sudah cukup saya rasa Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri untuk mengambil tindakan tentang Tan Sri Azam Baki ini. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan. Ada perhimpunan aman. Walaupun pihak memberikan notis awal, tidak boleh tetap tidak mengenalkan. Jadi kali ini bagaimana? Jadi mungkin saya boleh tekankan dari segi undang-undang itu sendiri bagaimana yang disebut tadi, perhimpunan freedom of expression, freedom of participation, freedom of assembly are things ataupun hak-hak yang dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 10. Jadi itu adalah antara sebab mengapa Peguam Muda Amanah bertindak ataupun bersetuju untuk bersama dalam gerakan rakyat ini, iaitu kita mahukan kebebasan ini dijamin, dan khususnya ini adalah isu rakyat, bukan isu berkaitan politik, tetapi isu kepentingan dan integriti yang mana akan merosakkan nama baik Malaysia dan akan memberikan nama buruk ataupun reputasi buruk kepada Malaysia sekiranya perkara ini tidak ditangani dengan baik. Jadi walaupun bagi saya ataupun bagi mereka yang mengamalkan undang-undang, ia adalah satu jaminan di bawah Perlembagaan Persekutuan
yang mana disebut juga sebagai apa-apa undang-undang yang melanggar Perlembagaan Persekutuan itu adalah boleh dipertahankan, dan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara ini adalah dijamin di bawah dan termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri. Jadi perkara 10 perlu dijamin, perlu diberi perhatian dan perlu dihormati lebih-lebih lagi oleh kerajaan Malaysia. Komen Azam Baki menyatakan bahawa dia tidak boleh diletakkan jawatan ataupun kerana dilantik oleh Yang di-Tuan Agong. Itu menunjukkan bahawa Perdana Menteri, atas nasihat Perdana Menteri, Yang di-Tuan Agong melantik KP SPRM tersebut, maka kita mendesak sebagaimana yang kita lakukan semalam supaya Datuk Seri Ismail Sabri mengambil tindakan. Beliau boleh menasihat Yang di-Tuan Agong di bawah. Kita melihat bahawa komen daripada Tan Sri Azam Baki itu sebagai satu perkara yang tidak bertepatan dengan undang-undang, dan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sepatutnya boleh bertindak seperti beliau gagal ataupun refuse or neglected untuk bertindak di bawah kuasa beliau. Baik. Menuju demo tangkap Azam Baki. Kenapa tangkap Azam Baki? Tangkap Azam Baki sebab kita nak menyatakan bahawa apa yang Azam Baki lakukan itu adalah menyalahi undang-undang, dan walaupun mungkin ia bukanlah satu criminal charge, tapi apa yang kita nyatakan bahawa Azam Baki itu perlu digugurkan, dan sebagai satu slogan menjelas bahawa apa yang Azam Baki lakukan ialah bertentangan dengan undang-undang. Itu adalah satu nama yang diberikan oleh Jawatan Kuasa Bertindak lah. Kita menyambut dekat Pemuda Amanah menyambut apa yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Bertindak demo tangkap Azam Baki. Baik. Itu khusus untuk PDRM lah kot. Ya betul lah. Kalau ada Azam Baki ni PDRM nak tangkap. Baik. Tapi sebenarnya isu Azam Baki ni, dia sebenarnya bagi kami lah, pemuda, kami melihat bukan Azam Baki itu sendiri, tetapi isu Azam Baki ini menunjukkan bahawasanya berlaku kepincangan dalam negara. Dia punya ikon dia adalah Azam Baki, ya. Peak dia adalah Azam Baki. Bila seseorang yang sepatutnya menjaga negara dari segi melawan rasuah ataupun membenteras rasuah, membenteras penyalahgunaan kuasa, tetapi dia sendiri mengakui dia ada jutaan saham digunakan oleh adik dia dan sebagainya lah. Azam Baki adalah simbol kepada masalah yang berlaku dalam negara kita, yang menyebabkan negara luar memandang negara Malaysia ini sebagai sebuah negara yang bukan lagi sebuah negara yang hebat, tetapi negara yang penuh dengan masalah dalam negara kita. Jadi Azam Baki lah simbol kepada kerosakan yang berlaku dalam negara kita Malaysia pada hari ini. Sebab itu kalau dapat rehatkan Azam Baki, dapat tangkap Azam Baki, kita mahukan satu siasatan yang adil kepada Azam Baki juga. Kita tak maulah sembrono gitu ambil tindakan pada dia, tapi lakukanlah keadilan ke atas dia, berilah keadilan kepada dia seperti mana yang berlaku ke atas Datuk Seri Najib di atas isu 1MDB dan SRC, yang menampakkan kita mahukan ketika itu kita mahukan Datuk Seri Najib ditangkap, dan hari ini dia diadili di mahkamah dan terbukti bersalah. Begitu jugalah dengan Tan Sri Azam Baki, kita mahu dia diadili di segi undang-undang, dan dia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang di Malaysia ini, walaupun dia seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM dan negara kita. Soalan lain? Tak ada? Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Itu sahajalah. InsyaAllah kita jumpa 20 hari bulan lagi lah di Parlimen pula. Ya, 20 hari bulan kita ada satu lagi flash mob di Parlimen pagi, pukul 9 pagi. Dan kita nak hantar memorandum lebih pada ahli Parlimen kita di Parlimen. Itu betapa seriusnya kita lihat isu SPRM, isu Azam Baki ni, dan kemudian disusuli oleh 22 hari bulan. Sebelum ni satu lagi isu, iaitu berkenaan dengan tindakan Parlimen untuk tidak membincangkan isu berkenaan Azam Baki di Parlimen pada sepatutnya 19 hari bulan esok. Tetapi bertindak untuk tidak membincangkan isu berkenaan Azam Baki ini bukan satu disgrace for us. Sepatutnya perkara ini dibincangkan di Parlimen
untuk kita mendapatkan keadilan dan melihat apa sebenarnya berlaku di berkenaan dengan Azam Baki. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak komited. Kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri gagal untuk melakukan tata urus yang baik dan membiarkan isu Azam Baki ini terus menjadi igawan ataupun tanda tanya dan merosakkan nama baik Malaysia. Terima kasih. Ada soalan lain? Okay. Okay. Alright. Okay.